Bismillahirrahmanirrahim and very good morning. So today we continue with the next chapter, chapter 5, BJT Small Signal AC Analysis for BEI 1453. So objective for this particular chapter is to draw the AC equivalent of BJT in different configuration, identify the most common and important parameters, analyze the effect of applying load, apply the RE and the two-pot method analyzing the effect of RL and RS. Alright, amplification in AC domain. Bila kita dengar amplifications, simple adalah raise the level lah. AC input, kita nak transfer, energy transfer. When dengan kita apply, this is apply. So the coefficient efficiency is defined sebagai P out over P in. P out is AC, P in is DC. So transistor used as primary equipment to amplify the increase of input signal. Okay, rasa amplifier ni satu benda yang common lah. Biasanya macam dalam speaker, even signal phone apa semua, we use amplifier untuk increase the strength of input signal. Alright. So, okay, to recall the BJT configurations, so kita ada common base. This is common base jadi common and it's grounded. This is common emitter. This is common collector. Alright. So this is basic common base. So this is base, kita common kan. This is emitter, kita common kat emitter. Dan ni kita common dekat collector. So 3 basic ni lah. So for common emitter, there are 3 bias yang kita kena tahu lah. And the first is fixed bias. Bias yang kekal. Voltage divider bias, sebab because ada divider. Yang ketiga is emitter bias. It can be unbypass ataupun bypass. Bypass ni maksudnya kita calculate sekali dengan RE. Kalau bypass ni, RE ni kita remove ataupun kita bypass. Alright, simple as that. So this BJT configuration. So kita ada this is bila kita buat common collector. Collector kita common kan TRB. This is bila jadi kita common kan base. Okay. And alright. So for AC analysis, dia ada 2 teknik yang kita apply that depending on the magnitude of signal. So macam nama di sini lah, small signal technique. Kita pakai R parameter model dengan H parameter model ataupun hybrid pi model. Ataupun yang kedua adalah signal technique. Yang kita nak fokuskan ni adalah on small signal technique, on AC analysis lah for this subject. So tujuan kita guna small AC signal, tujuannya adalah untuk determine amplifier karakteristik. Sebagai contohnya gain lah. Gain tu ataupun kita boleh kata voltage gain, current gain. So kalau normal step untuk buat small AC analysis, dia start dengan kita dapatkan AC equivalent network. Okay, daripada circuit yang kita dapat, daripada transistor punya network tu, kita convert kepada AC equivalent network. Daripada equivalent network, kita tukar dia kepada RE model ataupun R parameter model. Yang daripada R parameter model ni, kita boleh determine beta, okay, RE dan RO. Nanti awak akan tengoklah RE dan RO ni berada di mana. Alright. Okay, RO mungkin awak tahu lah dekat out kan. RE ni berada dekat in. Dan we do impedance calculation. Last but not least, gain calculation. Gain calculation ni ada 2. Gain untuk voltage dan juga gain untuk current. Okay. Sama je untuk ketiga-tiga sistem. Common base guna cara step calculation macam ni. Common emitter CE pun guna method macam ni. Common collector CC pun guna method how analyze the process. Dia punya konsep sama. Alright. So small AC analysis. So this is the first part, CB configuration. Yang mana CB ni merujuk pada common base lah. So common base
Characterized by low input impedance, high output impedance. Yang mana current dia less than 1 dan very high voltage gain. Okay, step by step. First, bila kita nak convert kepada AC equivalent network, step dia sama je mana-mana. Yang mana DC source, kita ada DC source VCC dengan VEE, set to 0. Replace with short circuit equivalent. Biasanya kita nak short circuit, apa kita buat short circuit? Kita ground kan? Apa-apa elektrik, barang elektrik yang short circuit tu sebab dia ke ground. So, mana yang VCC dengan VEE ni kita groundkan. Next, second step is replace all capacitor by a short circuit equivalent. So, kita ada C1 dengan C2. So, C1 dengan C2 ni jadi macam satu line, straight line yang tak ada apa. Elemen ni jadi short circuit. Kalau yang tadi VCC short circuit, kita grounding kan. Tapi yang ni kita tak ground. Kita just jadikan sebagai ibarat line lah yang bersambung. Tak ada apa capacitor kat sini. Lepas tu pula removing all bypass element. Ni bypass element ni biasa kita buat dekat method yang method tadi lah unbypass dengan bypass. Itu kita guna bypass element. Dan biasanya bypass element ni berada dekat area RE ni lah. Dan lepas tu kita kena redrawing the network supaya lebih mudah untuk kita selesaikan lah. Macam ni is common base configuration untuk PNP. Alright, so kita macam contohnya kita ada satu circuit, okay, yang ada dua RERC, ada C1, C2, VCC, negative VCC dengan positive VEE. Okay, so bila kita nak buat common base configuration, automatic VCC kita kena, the first step is grounded both VCC dengan VEE, dah ground. Selepas tu pula, step 2 adalah shortkan capacitor dan remove bypass element. In this case tak ada bypass element lah. Tak ada bypass element. So daripada situ, step 3 adalah kita convert dia kepada ni bentuk macam bentuk pi ni kan. Alright. So ini equivalent dia lah. So kalau kita tengok, bila kita convertkan tadi, kita perasan RE dengan RC, kedua-duanya berada dekat ground. RE dengan RC dah ground. So this is common ground lah. Common ground untuk semua. Yang mana dia base dekat kaki base. Dia berasal dekat, dia common dekat base. So RE base grounded, RC pun ground. So I, kita ada I input, V input, voltage input dengan this is emitter current, collector current, ni output current IO. Yang mana IO ni kalau kita tengok direction dia berlawanan dengan input. Automatic kita tahu IO kita minus. So next is ZI. So ZI ni refer to the impedance yang berada dekat area input ni. Dan ZO adalah input output impedance. Output impedance. Okay. Next, bila kita ada R parameter model. So R model ni adalah transistor equivalent utilize apa? Diode. Kita ada diode di sini dengan current control source CCS. Current control source CCS. So duplicate behavior of transistor. Kita nak buat macam transistor juga untuk mudah kita analyze. Tujuannya apa? Kita nak separate between input dan juga output. Yang ni kita nak buat. From this kita nak convert kepada ni. How to convert? Next slide saya akan ceritakan step by step. Alright? Okay. Small analysis. So first, yang kita ada kat sini lah. First, yang apa yang jadi adalah bila kita dah common dekat base ni, kita letakkan base ni berada di tengah-tengah sebagai dia punya what do you call it? Depletion layer lah between this PN dengan P. So this is the depletion layer yang base kat sini, yang mana E yang ni kita akan replace dia dengan RE. Formula dia akan saya bagi kemudian, tapi ni cuma how we derive. Dia jadi RE kat sini, yang kat sini pula yang dekat belah
collector dia akan menghasilkan current IC, yang mana IC tu is equal to alpha IE. Dan bila mewujud dalam keadaan equivalent macam ni, dia akan wujudkan RO dengan kalau ini RO lah, RO. Dan RC ni yang apa yang ada lah, yang lebih dasar circuit dia. Yang mana V in, V out. Alright. Okay. Dia sambung tadi kan, this is bukannya diode dia merujuk kepada dia apa dia punya biasing. Alright. Next is RE model. So daripada circuit tadi, dia ada dua kriteria yang kita kena ingat. Jika RE lebih besar 10 kali ganda daripada RE, okay, ZI ataupun impedance of input sama juga dengan RE. Dan syarat kedua untuk belah sini dekat output, jika RO lebih besar 10 kali ganda daripada RC, automatik ZO sama dengan RC. Ni kena ingat untuk syarat supaya awak tahu. So bila dah tahu macam ni, automatik kita boleh convert this circuit yang complicated ni kepada senang, simple. Kita ada RE dengan RC saja. Dah simple circuit dan lagi mudah untuk kita buat analisis. Tapi kena syarat lah, dia follow this RE lebih besar daripada 10 RE. Nanti boleh tengok lah comparison next example boleh try. Alright. So beta AC. So beta AC ni kalau dalam soalan diberi lah. Tapi kalau untuk the real thing, beta AC kita boleh dapat dekat datasheet lah, yang being supply by the manufacturer. Dan RE tadi kita boleh kirakan sama dengan VT over IE. So VT untuk room temperature about 26 mV. IE ni pula kita kira berdasarkan DC analysis. IE boleh kira, ni memang formula kita boleh kira. Right? So RO pula, prompt characteristic curve. Okay, so this is characteristic curve yang kita belajar chapter sebelum, yang mana RO is delta V over delta I. Yang mana bila kata delta V adalah dia summation of between VA dengan VCEQ. Okay, tapi disebabkan VCEQ ni nilai dia small, therefore kita boleh katakan VA sama dengan VA tambah VCEQ sebab ni very small. Mungkin micro atau milliamps. Therefore sama dengan RO is equal to VA over ICQ. Alright. As simple as that. Alright. Impedance. Next is impedance calculation. Nama pun impedance. Impedance tu merujuk kepada Z lah. ZI and ZO. Bila awak tengok daripada sisi sini, ZI, automatik kita tahu input impedance kita terdiri daripada RE dan RE kecil. RE kecil ni terjadi bila kita wujudkan tadi dalam bentuk network yang kita simplify. Manakala ZO adalah RO parallel dengan RC. Simple. This is very simple. Kalau awak tengok dari sini, awak tahu lah this is parallel dengan dia, automatik kita tahu Z. Nanti dua ni kita boleh gantikan sebagai satu entity is ZI dengan ZO. Alright. Okay. For gain calculation, dua gain yang kita kena calculate normally is AV and L ni merujuk kepada no load, ataupun AI. AI ni merujuk kepada current gain. This is voltage gain, this is current gain. Okay. Saya tak nak tanya on derivation. Dia memang ada the way to derive. But bear with me. If you do derivation berasal daripada I minus I naught RC, sebab I naught is equal to minus IC. So kita substitute, and then IC tu is equal to alpha RE R naught over RC plus RO. This is merujuk kepada current divider. So kalau awak tanya ni apa? Ni current divider. So daripada sini, based on derivation, last kali kita dapat VO over VI ataupun delta V AV lah. AV sama dengan VO over VI sama juga dengan RO alpha RC over RE RC plus RO. Untuk current gain pula, ini sama juga how to derive. So
dia AV and ni AV and L lah ni. AV and L. So AV and L IO, so daripada formula yang asal, IO sama dengan minus RO alpha IE over RC plus RO. Ni sama juga current divider. So from this, when you derive, you can get the final alpha I is equal to IO over II is equal to minus AV and L times ZI over RC. So dia boleh derive benda ni, tapi saya tak carilah untuk derive. Penting awak tahu this formula dan tahu bila nak guna. Right? So this is for CB configuration. Next, macam saya cakap tadi, bila kita nak simplify, macam yang ni ada RE, ada empat, ada dua komponen lah, ada dua resistor. Ni dua resistor. Tapi bila keadaan yang mana dia memenuhi syarat ni, contohnya RE lebih besar daripada 10 RE, RO lebih besar daripada 10 RC, terlepas 10. Ni ada 10 RC. So automatic input impedance kita ZI, ingat ZI sama dengan RE, ZO sama dengan RC. Ini simple. Jadi kita tak fikir yang tadi, yang resistor yang lainnya R besar dengan RO tadi. So automatic bila kita dah tahu ni simple ZO ni kan, dan kita boleh dapat voltage no load gain kita. Sebab kita tahu tadi RO plus RC ni dah ada jadi RC saja, sama juga dengan RE besar dengan RE kecil tu sama dengan ni dah jadi dia dah jadi ni saja, dah jadi RE saja. So bila kita derive balik, kita akan dapat A V N L VO over VI is equal to alpha RC over RE. Simple. Current gain pun simple. Alpha AI is equal to minus alpha. Ni awak boleh try proof kat sendiri, tapi saya tak ni lah. Just awak tahulah formula ni bila nak guna. So simple. Bila CB configuration and the phase configuration, jika ia nilai positif, is a positive sign, therefore VI and VO, VE dengan V out adalah in phase. Kalau negatif, dia akan jadi out of phase. Simple. Tu je awak nak tahu. Tengok positive sign. Kalau negative sign, automatic dia out of phase. Out of phase maknanya dia ada phase shift lah, perubahan. Okay. So small signal analysis correction, we can study the effect of RL and RS. So ni the situation yang berbeza lah. This first kita katakan sebagai unloaded. Unloaded maknanya dekat V out tu tak ada load, kosong. Yang situation kedua, yang mana ini adalah yang tadi yang saya ceritakan tadi lah, AVNL atau AV no load sama dengan VO VI. Simple. Sama je formula dia bila dekat sini. AVWL with load, kita ada RL is VO over VI. Beza dekat sini AVS yang mana loaded with RS. Dia ada load, dia ada RS juga. The effect dia adalah VO over S with RL and RS. Nampak RL kat sini dekat V out. Yang ni pula dia berada dekat V in. V in yang mana ada VS dengan RS. Nanti awak tengok apa beza dia. Dari segi how to convert, equivalent circuit pun berbeza. Alright. Kita nak tengok the effect of RL and RS. Of course, kita kena pasti amplifier akan berubah apabila dia ada load dan ada lagi load dengan RS. So bezalah. So AV yang tak ada load lebih besar daripada AV yang ada load, dengan besar dengan ada AV yang ada RS dengan RL. Ada kedua-dua sekali. Therefore, kalau RS itu adalah load dengan source resistance, dia akan affect the amplifier parameter characteristic. So untuk analyze RL dengan RS, kita ada R parameter model dengan 2 port equivalent model. Yang kita akan kaji lepas ni lah. Alright. So ini dari segi configuration lah. So now kita ada RS yang mana ada VS kat sini plus RL. Bila situation ada macam ni, kalau kita tengok tadi, kita tengok ini bahagian ni je tadi. Now dia ada additional RS dengan VS. Yang mana voltage input kita kat sini lagi masih sama, dia tak berubah.
Beza dia adalah kita ada tambahan resistor kat sini, RS, dan kita ada VS kat sini, dan juga kita ada RL kat sini. Tadi parallel 2 ni kan, RO dengan RC, now plus RL. Alright. Again, to simplify this kata equivalent circuit, kita tengok balik dia penuhi kriteria ni. RE besar 10 kali ganda daripada RE kecil ni. So kalau betul, sama. Sama, maknanya ZI sama dengan RE. Kalau ini pula RO lebih besar 10 kali ganda daripada RC, ZO sama dengan RC. Kalau tak sahaja, baru kita kira dia punya ZI yang baru, yang mana RE kita parallel dengan RE kecil. ZO kita kira RO parallel dengan RC. Tu kalau tak saja. Kalau ya, terus boleh guna this method tadi. Alright. So next is how to calculate the load resistance effect. So again, VO is equal to minus alpha IE, RC parallel dengan RL parallel dengan RO. VI pula sama juga dengan minus IE RE. So bila awak convert VO over VI, awak akan dapat alpha RC parallel RL parallel RO over RE. Ni lah. Sebab I ni potong-potong, negatif potong, IE potong-potong, so automatic tinggal yang ni lah. Alright. Ni load resistance effect saja. Sekarang ni load and source resistance effect into AI. Yang mana dia jadi minus AVWL yang kita dapat kat sini times ZI over RL. Kalau kedua-duanya sekali, dia lain pula. Sebab dia dah ada VS kat sini. Okay. Yang mana VO over VS is equal to VO over VI darab VI over VS. Tu yang jadi potong-potong ni jadi VO over VS. Sama, kita guna this formula juga, tapi masuk ke dalam ni plus an additional voltage divider punya formula ZI over ZI plus RS. Alright. Also kita tengok model untuk kita nak solvekan this simple lah, macam mana kita nak convert daripada bercabang yang banyak-banyak ni, complicated. Kita tengok first yang convert ke sini, mungkin awak dah faham macam mana convert. Tadi dia jadi RL tu bila kita ada ni jadi parallel lah, parallel dengan RC dengan RO. Yang RS pula dia akan jadi macam series dengan yang kedua ni. Sama, kita kena check situation ni. RE 10 besar RE, RO 10 times time RC. Jika betul, sama, ZI sama dengan RE, ZO sama dengan RC. Ini dah simple, automatic. Yang ni dah tinggal satu saja, dah tinggal RE. Yang ni pula, yang dua ni jadi satu, yang parallel dengan RL. Kita dah simplify kita punya equivalent circuit, simple untuk buat calculation. Alright. So ZI kita dah terus kepada RE, Z out kita sama dengan RC. When that happen, so load resistance effect kita dah jadi barulah, sebab kita dah simplifykan dia. Mana AVWL is equal to alpha RC parallel dengan R over RE. Okay. Yang AI pula is equal to minus AVWL ZI over RL. Kita dah simplekan. Ini nak awak boleh try lah kalau awak nak drive, tapi saya tak ni advice lah. Dan bezanya tadi, kalau yang sebelum ni adalah kita tengok dia ada banyak. Sebab tadi dia dah ni. But now dia dah simplify RC parallel dengan RL je. Tapi yang ni sama lah. Cuma dalam ni kalau kita substitute, nilai dia dah berbeza. Okay. So AV untuk with load, untuk load and source resistance, affect the ZI over ZI plus RS times dengan AVWL. Right. Small signal AC analysis. So this is common base configuration. Okay. This is effect of RL on two-port network. So ini adalah approach yang seterusnya, guna two-port system. Okay. Sebab apa? Dalam package produk, amplifier
Kita ada no load version, ada with gain input output impedance. So bila situasi macam ni, kita kena dapatkan gain and impedance under loaded, dan kita nak tahu dia punya internal component. Okay, so kita nak tengok juga apa kesan kita changing load menggunakan two port parameters ni lah. Alright, bila kita kata two port parameters, okay, kita ada VIN dan VOUT sama juga macam tadi. Okay, dia lebih kurang sama je. And the polarity defined as in the figure lah, dia punya laluan. So kita ada RS, kita ada VS, sama je tadi. So jika current tu flow macam ni, flow IO ni kan, different direction, so automatic negative sign kena apply lah. Dia kena satu arah. Alright, kalau sama arah kita positif, kalau arah kita tahu negatif, based on the direction. So on two port network, so we have internal element yang terdiri daripada ZI, ZO. ZO tadi saya kata dia kali, ZI dengan ZO, ZIN dengan ZOut, dengan AVNL, VI. Yang mana bila adding load, kita akan reduce the gain of AVWL, of course. AVWL kita sekarang ni daripada yang tadi, dia akan jadi RL over RL plus Z0 darab AVNL. Of course, sebab dia ada pembahagian, automatik dia akan berkurang. Dan AI pula minus AVWL with load times ZI over RL. Ini dalam two port network lah. Dan apabila RS, this is RS meningkat, increase, AVS, AV yang inclusive of load dengan source resistance, automatic dia akan mengurangkan lah, sebab dia dah jadi ZI over ZI plus RS AVWL. Sama, dia akan effect juga, AVS akan decrease, berkurang. Right, so untuk this question, awak boleh try CV configuration, cuba try untuk calculate, dapatkan RE, ZI, ZO, UV dengan AI. Saya ada tunjukkan kat sini, boleh try buat. This is a solution, boleh try buat. You can pause this video, try buat RE equivalent circuit, sebab kalau awak tak try buat, awak tak tahu macam mana. Okay, ni nanti awak akan tengok lah. Macam contohnya dia punya syarat RE kena 10 kali ganda RE, betul ke tidak. So sekarang ni bila betul, automatik kita ambil ZI sama dengan RE, ZO sama dengan RC. Nampak ni? Jelas sekali. So formula ni ulang balik je, jangan risau, simple. Alright. So next is common emitter configuration. Again, dia ada fixed bias, dia ada voltage divider bias dengan emitter bias, bypass ataupun unbypass. Alright, simple. Ulang balik, sama juga common emitter. Method dia pun sama. Start dengan AC equivalent network, lepas tu R parameter model, determine beta, RE, RO, impedance calculation dengan gain calculation. Method sama saja. Sama macam common base punya method. Cuma sekarang ni kita commonkan dekat emitter. Tadi kita common dekat base, sekarang ni kita common kat emitter. Alright. So first, bila kita kata nak buat fixed bias, method macam saya cakap sama. So macam contohnya kita ada satu network, yang kat sini kita punya VIN dengan VOUT, kita ada satu VCC, ada satu saja supply. Automatic this supply kita dah tahu, kita kena short. Ni step yang pertama. Step yang kedua, kita tengok pula kapasitor. Oh, ada satu kapasitor. Okay, short, settle step yang kedua. Step yang ketiga, kita remove bypass element. Remove bypass element, yang mana kat sini kalau ikut, kita ada RS, kita RB, RC, RL. So kalau ikut ini tak ada bypass element lah, sebab ni RL semua pakai. So and then kita redraw balik, beza dengan tadi kita common kat base, sekarang ni kita common kat emitter. Nampak ni emitter, kita common tu maksudnya yang grounded. So sekarang ni semua grounded akan berada dekat bahagian emitter. Kalau awak tengok gambar ni,
Awak boleh nampak. Yang mana VS ni adalah kita punya bukan macam input kita, kita punya supply kita lah. Dan sebelah tu kita dapat kita punya VI. Yang mana dia bersambung dengan RS. Automatic VS dia kan ada pasang dia positif dengan negatif. RS ni series. Yang RB ni tadi dengan RC, sebab kita dah common kan sekarang dekat emitter, RB dengan RC kedua-duanya akan berpindah ke ground. Nampak yang ni akan pindah ke sini. Yang RB pula akan pindah ke sebelah. So yang mana dia akan macam separate jugalah. Nanti kita tengok. This is step 4 lah. So kita akan ada RS, RB, RC dengan RL. Alright, yang mana sini again, this is ZI, this is Z out. Next, daripada sini kita kena convertkan ia kepada RE model. Ni agak complicated sikit lah, tapi tak complicated mana, boleh, is a doable. Yang mana tadi yang kita ada this structure yang kat sini, dia akan bertukar. Okay, RS, RB kekal. Yang tadi ni jadi RE kat sini sebab dia ada satu elemen yang baru, plus RO kat sini, ni tetap dua ada. Kat tengah ni dia ada satu IC beta IB. IC is equal IC lah. Yang mana IC ni kalau kita tengok chapter sebelum ni is equal to beta IB, dan RC ni kita dah susun balik dalam bentuk RE model. Model ni boleh ulang je balik. Okay. Alright. So daripada sini kita boleh tukarkan, transfer this RE yang daripada sini tadi, berada dekat branch kat sini, daripada grounded tadi pergi ke sini, dan dia jadi beta RE. RO pula dia akan jadi parallel dengan RC dengan RL. Awak tengok kat sini. Dan IC akan kat sini. Kita akan tarik dia. So IE jadi kat tengah. Dia jadi kat tengah ni, nampak IE. Emitter akan jadi kat tengah macam ni. This is common emitter kan. So emitter kat tengah. So ada beta RE, so this IC beta IB. Dan susunan dia macam ni. Lebih simple. Again, sama juga. Beta AC kita tengok daripada datasheet. RE pula kita boleh calculate VT over IE. So IE ni DC analysis kita lah. RO pula kita dapatkan daripada characteristic curve. Tapi dalam soalan biasa dia berilah. Itu untuk cara sebenar lah. Kalau guna industrial punya style kan, kita guna macam tu. Next is small AC. So CE calculation. This is fixed bias punya method. So kita ada circuit yang mana kita ada RB, RC, dan kita ada RL dengan this is RS lah. VI ni menunjukkan daripada ni lah, VS kita lah. Alright. Okay. So daripada sini kita dah convert proses tadi lah. Kita dah convert sampai sini, yang mana dia jadi beta RE. Ni ada RO, ni ada RC, RL. This is dia punya equivalent circuit dia lah. Awak tengok, nak tengok tadi, awak kena tengok balik step by step macam mana. Yang mana IB tu awak boleh calculate sama dengan VCC minus dengan VBE over RB. RB ni adalah R berada kat sini lah. So awak tahu I dekat base berapa. Yang link dia pula IE relate dengan IB is IE is equal to beta IB. IE is equal to beta IB. Alright. Yang mana beta plus 1, beta plus 1, ini terlepas, beta plus 1. So 61, 60 dia bagi beta plus 1, 61 kali dengan 0.05, dapat 3.13. RE pula 26, kita bahagikan dengan IE tadi, dapat RE. Okay. ZI sama juga. ZI kita tengok ni RB parallel dengan beta RE. Tapi kalau dia again, dia adalah lebih besar daripada 10 beta RE, automatik kita ambil ZI sama juga dengan
beta RE. Yang ZO pun sama. Kalau dia 10 kali ganda RC, kita terus ambil ZO sama dengan RC ni. Ni dua cara. Kalau dia kurang, tak sampai 10, kita ambil yang ni. Kaedah macam ni ZI. Kalau lebih 10 kali ganda, automatik kita ambil method ni. ZI sama dengan beta RE, ni ZO sama dengan RC. Dia sama je method dia. Common base, common emitter lebih kurang. Cuma tadi kita common dekat base, sekarang ni kita common dekat emitter. Now, bila kita calculate without RL, kita nak calculation without RL. Kalau kita tengok tadi ada RL kat sini, now tak ada RL, kita remove RL. Bila kita remove RL, automatic voltage gain calculation pun berbeza lah. Tapi macam saya cakap juga, kalau nilai dia memenuhi kriteria yang 10 times RC ni, automatic dia dah jadi simple. VO over I is bahawa derive dengan minus RC over RE saja. Simple lah. So teruslah ambil nilai RE. RE berapa? Kalau kita lihat tadi 8.3 lah. So 8.3 bagi dengan RC. RC kita 2.2K. So dapat 265. Okay, right. Simple. Next, voltage gain. Sama, VO over VS. Formula dia sama. Dapat delta VNL lah. Ni delta VNL lah. Times ZI over ZI plus RS. Current gain pula, delta VNL ZI over ZO. Dia dah simplify. Ini kalau without RL lah. Now with RL, beza adalah tadi kita tak ada RC tu RC saja. Sebab RC tu, masa saya cakap adalah RO tu besar sangat daripada RC, kita tinggal guna RC je. Itu memang boleh guna. Jadi automatik sekarang ni dia ada. So dia jadi tambah lah Z out dengan RL. Tambah tu je. Benda sama. So last kali awak akan dapat V out over V in ataupun delta V with load. Tadi with load ni ada RL kan. RL ni with load lah 1 kilo ohm. Sama juga dengan Z out parallel dengan RL. Yang mana Z out ni sama dengan tadi kita buat syarat tadi. Sama juga dengan RC. So kita ambil terus 2.2 kilo ohm parallel dengan 1K over RE 8.3. Dapatlah minus 82.83. Okay. Voltage gain pula bila dah ada RL, dia lain juga. Sebab dia ada okay, sebab dia punya sekarang ni Z in tak berubah lah. RS pun tak berubah. Yang berbeza berubah kat sini lah. Automatik kita gantikan di different value. Automatik AS pun berbeza lah. Voltage gain AS. So kita dapat, sebab tadi nilai dia beza tadi kan, daripada 200 lebih, automatik bila ada load, with load dia akan drop, nampak? Daripada 265 jadi 82. Kalau dengan RS lagilah rendah. Nampak dia punya susunan. Kalau awak kira nampak nilai ni lagi tinggi dia punya, something wrong lah. Awak silap kira. Untuk gain, current gain pula, minus VWL ni, dia kita substitute kat sini, ZI over RL. Saya tak jadi derivation. Awak ingat formula je, multi formula. Simple as that. Alright, is equal to V 41.41.24. Alright, untuk fixed bias, awak boleh try this formula. Awak boleh pause this video, try buat baru dapat. Okay, next, small signal associative CE configuration yang mengguna voltage divider bias. So now DC analysis estimate beta RE lebih besar daripada R2. So
hampir sama lah, almost the same with CE fixed bias configuration. Yang mana sekarang ni kita just beza dia adalah kita guna voltage divider lah. Yang mana ni voltage divider ni mana dia divided voltage tu yang masuk tu. Okay. Yang mana daripada sini sama juga. Supply kita grounded, capacitor kita short. Bila short, RE ni hilang. Tahu kenapa hilang? Sebab CE ni adalah the simple way yang mana dia tak ada rintangan. Dia akan choice pilih input lalu yang senang lah berbanding ada rintangan. So automatic dia akan jadi macam ni. Dia terus kepada ground. RE ni hilang. Alright. And bila kita buat equivalent circuit, kita dah common kat emitter, sama juga kita common kat emitter. RS jadi VS kat sini dan ada VI kat sini, RS kat tengah ni. Okay. R1 dengan R2 ni sebab kedua-duanya akan jadi berada dekat common base, kat base R2, so kita berparallelkan. Kat base kan ni dia dah kat sini. Ibarat awak tarikkan dia. R1 dengan R2 ni berada satu tempat, RC ni akan berada di sebelah. Okay, alright. Dan RL kat ujung sini lah. Ni dia punya circuit dia. So untuk voltage divider bias, cuba buat untuk this question lah, RE, ZI, ZO dengan AV. Okay, ni method yang seterusnya, emitter bias bypass. Okay, ni circuit yang asal. Okay, circuit yang asal yang mana lepas kita convertkan kepada RE model, kita akan dapat dalam bentuk RS. Kita ada RB, this is RB. Yang ni adalah beta RE. Lupa nak label beta RE. Okay, kita ada RO, RC dengan RL. Okay. Right. Okay. Kalau beza dia adalah ni kita bypass. Bypass tu maksudnya automatic RE sini saya RB, saya RC kat sini. Okay, kalau bypass, kalau yang tadi kita tengok tadi dia terus bila bypass maksudnya dia terus. Ni bypass ni maknanya dia terus ke ground. Kalau unbypass dia ada RE tu masih ada. Sebab dia tak ada bypass kat sini. Unbypass dia tak ada capacitor kat sini. So automatic kita kena lalu juga RE. Alright. Okay. So RC. Okay, so kita ada RS configuration yang mana dia ada RB kat sini, RE dekat sini kekal. Okay, ada RC dengan RM. And bypass. So untuk CE configuration yang menggunakan bias unbypass, macam mana pula? Kalau di dalam situation macam ni, kita ada satu method yang berbeza pula, yang mana kita kena ignore RO. RO tu kita ignore. Bila kita buat pi circuit dia ni, RS, RB ni, daripada tadi dia akan ada satu elemen baru yang mana beta RE. Ni RE yang kita tak bypass tadi kan. Ni RCRL ni yang sama. Okay, yang mana apabila beta lebih daripada 1, okay, beta lebih daripada 1, automatic beta ni sama juga dengan beta lah. Beta plus 1 is equal to beta. Itu jadikan sekali ZB kita jadi beta times RE plus RE. Okay, ni VI pula. VI pun sama. Ini asal dari sini lah VI ni. Kita derive dan sekali kita dapat ZB
Dari dasar VI, IB, beta RE plus IRE ni. IB, VI ni lah. VI kat sini sama juga dekat sini lah. IB yang lalu kat sini. Ni IE, RE. So lepas tu dia kan kita dapat ZB sama dengan RE. Okay. So bila kita dapat kat situ ZB, yang mana ZB is equal to beta RE plus RE, automatik kita ada satu branch baru kat sini yang menggantikan circuit ni. Yang E tadi dia jadi satu garis, IC tadi dia jadi branch kat sini lah. RCRL ni kekal kat sini. Nampak dia akan jadi satu ZB. Dia akan simplify. Ini menggunakan method bias unbypass. Alright. Okay. How to calculate impedance pula? Bila dah kita unbypass tadi kan. Kita ada ZB sekarang. Now, bila ada macam ni, automatic impedance calculation ZO. Bila kita kata impedance, kita kena impedance ada in dengan out. Yang dekat in pula, kita kena parallelkan RB dengan ZB. So, automatic dapatlah berapa. RB parallel dengan beta RE plus RE. Yang ZO pula, kalaulah dia besar 10 kali ganda tadi, automatic terus. Sebab RO tadi kita dah neglect. Sebab tak adalah kira RO sekarang. Sebab kat RO kita dah neglect tadi, kat awal tadi. Sebab kita guna algorithmic analysis, gunakan RO. So ZO sama dengan RC lah. Terus, simple. For IB calculation, IB, okay, I dekat B ni, dekat base ni, is equal to VI yang melintas ni lah, over ZB. Simple. Ni yang sama, VI kat sini sama dengan VI kat sini. Sebab dia parallel kan. Yang mana simple calculation nak dapatkan AVNL atau VO over VI, kita kena dapat VO. VI mana kita dah tahu lah, VI sama juga dengan IB ZB kan. VO pula, V out ni sama juga dengan I minus, sebab dia arah yang berlainan. This is the flow of current, this is berlawanan, minus RO RC. VO sini, RC kat sini. Alright. So IO pula sama dengan IC sama dengan minus beta IB. IO sama dengan IC, sama IC pula sama dengan beta IB. So kita substitute lah that value. Last sekali kita akan dapat AVNR is equal to minus RC over RE plus RE besar. Again, macam saya cakap tadi langsung ni, negative sign. Kita ada negative sign dekat AVNR merujukkan bahawa ada phase shift, 180 degrees phase shift between VO dengan VI. Alright. So, untuk soalan ni, method unbiased, awak try buat. Please, try buat. Slow. Pause this video, buat. Tengok balik condition, satisfied tak satisfied. Baru continue ke next punya slide. Alright? Okay. So, kita nak determine simple. RE, ZI, ZO, AV. Ini je. Mana-mana ulang balik RE, ZI, ZO, AV. Formula dia sama je, ulang je balik. Condition pun dia pun sama je. Satisfied tak satisfied. Sebab nak test tu semua. Awak biasa buat, insyaAllah masa final ataupun test tak ada masalah. Final, so tak ada issue. Okay, next is small AC analysis, common collector configuration. Okay, so ini kita panggil sebagai emitter follower configuration. Dia tujuan digunakan untuk impedance matching. Okay, high impedance dekat input, low impedance dekat output. Common collector yang berada dekat atas ni lah. C kat sini. So method dia sama juga, step by step dia sama, cuma cara dia conversion. Step dia adalah AC equivalent network, dapatkan R parameter model, determine delta, RE, RO, impedance calculation, last kali gain calculation. So kita ada satu circuit common. Nah ni basic ya. Kita ada VCC dan ada RB, RE, kita ada V in dengan V out. Again, sama je. Ni kita ground kan. Ni short. Dah tu step 1, step 2 dah settle. Daripada sini
Sekarang kita nak commonkan dekat yang bawah ni apa jadi sekarang? Kita punya collector. Sekarang collector berada dekat bawah. Sorry. Sorry. Collector kita dah commonkan dia. Yang mana bila collector ni kita ni dah masukkan ke ground, automatic RB tu pergi ke ground lah bersama dengan RE. Tinggal RS je. Yang tadi semua dah short kan. Kalau tengok kat sini, dia punya kedudukan dia pun dah pelik sikit. Dia dah berada V out dekat sini, V in kat sini. Tak ada masalah, dia lebih kurang je, tak ada beza sangat. Alright. So kalau kita buat RE model pula, dia lagi simple. Again, dia lagi simple tapi nampak macam kompleks. Tapi do not worry, sama. Dia ada beta RE, dia ada IC pula kat sini, beta IB. Tadi kita tak ada RE kan, ini tak ada RE lah. Okay. So now kita biarkan RO tu, okay, RO tu kita biarkan. Yang mana RO ni kita dah ignorekan dia, RE kita bawa ke sini. Dia ada IC beta IB kan. RE ni kita bawa ke sini dan kita shortkan dia. Dan current flow kita jadi IC beta IB kat sini. Nampak macam complicated tapi dia dah simple kan. Dia dah shortkan kat sini. Apa yang jadi? Dia jadi satu circuit yang sangat simple. Cuba tengok ni. So ada VI kat sini. So kita ada beta RE, beta RB. So bila nak kira ZB, simple lah. Yang mana ZB tu, first kita nak cek dapatkan VI kan. Sebab VI kita tahu. VI kat sini, voltage kat sini merentas RB ni sama juga dengan IB times beta RE plus IE RE. Betul? Ataupun IE tu sama juga dengan beta plus 1 IB lah. Tapi sebab beta kita besar, tapi kita tambah je. Formula dia boleh jadi macam ni lah. Tapi kalau awak nak guna formula asal pun tak ada masalah. Guna je formula ni ataupun boleh, can be either way ya. So first bila awak nak cek ZI sekarang ni yang combination 2 ni lah. So dah boleh dapat ZB, sebab dah tahu ZB kan. So boleh dapatkan ZI sama dengan RB pada dengan ZB. Itu je, simple. Okay. Nak cari pula ZO, output impedance. Macam mana dapat impedance? Kita dapatkan output impedance. Tadi kita tengok daripada sisi sini, sisi VI ni. Sekarang kita tengok dekat sisi V out. Okay. So bila sisi V out, again sama juga. Bila yang jadi dia adalah kita shortkan belah sini, yang tinggal hanyalah RE. Okay. Yang mana IB, kita nak dapatkan IB kan. IB is equal to VI over ZB. Betul lah. ZB yang tadi dua-dua ni lah, combination 2 ni. Sebenarnya ZB ni, so IE yang kita nak cari. Sekarang kita nak cari IE kat sini kan. Sebab sini adalah kita punya output. So IE is equal to beta plus 1 IB. Sama juga dengan beta. Tadi kita approximation ni kan. IB sama juga dengan VI over ZB ni. VI over ZB. Okay. Dan kita boleh substitutekan ZB itu sama juga beta plus RE plus RE ni. Masuk ni ke dalam ni. ZB ke dalam ni. Dan last sekali bila kita open tu ada potong-potong kat sini. So IE is equal to VI over RE plus RE. Nampak? Okay, so dah dapat IE. Bila nak dapatkan Z0, kita akan setkan VI kita jadi 0 volt. So jadi bila current source open circuit, kita open circuit, kalau voltage source dia akan short circuit. So dia di short kat sini lah. Automatic kita dah dapat dah. ZO kita tengok di sini, dia adalah tinggal RE. Yang tinggal RE kan, kita dapat RE tadi. RE plus
RE parallel dengan RE kecil. Itu beza dia. Okay, alright. Okay, sebab apa RE saja sekarang? Nampak ni, beta tadi dah hilang. Kita dah cancel. So dah tinggal RE saja. Okay, alright. Alright, so boleh dapatkan Z. Dah tu Z out lah. Sebenarnya parallel RE dengan RE besar. Okay, gain calculation pula kita boleh kira menggunakan formula voltage divider. Macam ni voltage divider lah ni, yang mana V out ni sama dengan RE over RE campur RE kecil darab dengan VI. Pindah dia ke sini, dapatlah AV. Simple. Senang. So small AC analysis, compounded configuration. So dalam sistem dia tu ada couple, ada cascade, ada Darlington pair. Yang mana ni semua compounded configuration lah. Yang dua ni adalah cascaded system. So tadi kita dah belajar tadi on the two port system approach, yang mana polarity akan mempengaruhi dia punya nilai of current tu lah, positif negatif. Equivalence circuit yang tadi kita belajar tadi. Alright. Again, sama juga pengulangan bila ada dengan load, with load dengan no load, automatic dia punya gain akan berkurang. Gain no load lebih besar daripada with load, lagi besar daripada with RS sekali ataupun source load. Okay, yang mana AVWL RL over RL plus Z0 AVNL, AI pula minus AVWM ZI over RL. Right. Effect on RS pula. Okay, RS pula kesannya adalah bila AVS dia akan jadi ZI over ZI plus RS AVWL. Okay, macam tu jadi dia. Bila kita ada sistem. Okay, cascaded system. Okay, two-port system is useful to cascaded system bila ada dua atau lebih amplifier yang bersambung. So AV ni adalah voltage gain lah. AV1, AV2, AV3. Tujuannya adalah untuk meningkatkan overall voltage gain. Sebab overall voltage gain AVT lah. Sebab kita dah darab lagi besar lah. Sebab dia punya overall voltage gain is equal to AV1 times AV2, AV3, AVN lah, sampai ke sudah lah AV infinite. So jadi dia punya gain makin besar, lagi besar dia punya amplifier lah, effect. Alright. So untuk AV1, simple je, macam tadi formula tadi, pengulangan je balik. AV1 ZI2 over ZI2 campur ZO1 kali dengan AVNL 1. Dia seterusnya lah, dia sinkron terus. Yang mana AV total overall voltage gain seperti darab ketiga-tiga ni sekali lah, AV 1, 2, 3. Average current pula sama je, kita minuskan AVT ZI1 over RL. Dia dah tadi yang complicated, now dia dah simplify untuk cascaded system. Awak ingat di formula bila nak guna. Alright. So untuk this ni determinekan AVT dengan AVs SI. Try buat. Ni ada solution dia lah. Boleh try buat, try calculate. Awak akan dapat. Boleh pause video ni, boleh backkan balik untuk try dan buat this question. Okay. Small essential RC couple. So now kita referring to coupling capacitor. Yang mana coupling capacitor ni tujuannya untuk mengasingkan antara dua stage of DC viewpoint. Dan dia samalah macam short circuit equivalent yang mana tadi yang kita buat dalam AC tadi kan. Dan this calculation is independent of cascading lah. Ya, tapi kalau untuk dia tu
DC calculation. Tapi kalau AC calculation, dia bergantung kepada gain dengan impedance. Alright. Okay. RC couple. Okay. Untuk RC couple, first kita kena dapatkan Thevenin resistance. Thevenin resistance simple. Parallel je. R1 dengan R2. Tak susah. Voltage Thevenin ataupun E Thevenin ni sama juga dengan macam divider. R2 over R1 plus R2 kali dengan VCC. VCC kita 20 tadi kan. Ini memang simple untuk dapat E Thevenin. Dan IB is equal to E Thevenin minus VBE. VBE kita 0.7 bahagi dengan RTH plus beta plus 1 RE dapat IB. IC sebabkan rendahnya IB is equal to IE. Sama juga. Sebab IB ni kecil. I dekat base ni kecil. So IC is equal to IE sama juga dengan beta IB. Ni formula yang saya rasa dah pengulangan balik lah. Macam yang sebelum ni. VCE is equal to VCC. IC RC. Tapi kita pula ada RE kat sini. VE sama dengan IE RE. VC sama dengan VCE plus VE. Right. Okay. So this is the RE model. Okay, ini awak boleh ni lah. Try untuk RC couple yang lebih complicated. Next one. The cara calculation ni awak boleh try step by step. Okay. Dan circuit ni pun dah simplify untuk awak. Bukan nak kena convert lagi. Alright. Okay. Next is cascade configuration. So cascade amplifier is a common emitter common base. Ni stage feeding common base. So they possess this high frequency with common base. Jadi tujuan dia kita nak pakai dekat radio frequency amplifier lah, high frequency application kita pakai yang ni. Okay. Sama nampak complicated semua. So untuk DC analysis, beza dia adalah tadi RO dengan RC, but now it is beta RE dengan beta R3, beta R lah. Okay. Apply Usemet analysis sama. Find IE, find network and IC1. Sebab dia sama je, kita boleh kata IE is IE1, IE2. Nampak complicated sebab dia combine. Okay. Formula dia lebih kurang sama. Right. Okay. So boleh try this question. ZI divided by each stage dengan AB. Small signal last part dilating pair. So collectors of BGT tied together that couple to the base of other combination. Tujuan dia dapat large current dan voltage gain near 1 lah, 0.98, 0.99 and low output impedance, high input impedance lah. Last kali dia kerja 3 macam ni. B dilating pair is equal to beta 1 times beta 2. Ni beta ada 2 beta kan. Jadi dia ada satu je dah kali. Dan dengan 3 cabang IB samalah IC IB. So macam ni dia kali jadi satu beta. Ibarat satu transistor jugalah. Okay, right. Yang mana VBE DP ataupun Darlington pair is equal to VBE1 tambah VBE2. Tak susah. Maknanya 1.4 lah. Sebab ni 0.7, ni 0.7. Jadi 1.4 ataupun lebih lah. Tengoklah berapa banyak pair dia kan. Berapa banyak dia punya nilai. Tapi biasanya 1.4 lah. Alright. IC pula. Sebab kita dah tahu ini current law, basic Kirchhoff current law punya ni. Apa yang masuk sama dengan keluar. So IC sama dengan IC1 plus IC2. Yang mana IC1 tu sama dengan beta IB1, beta 2 IB2. Bila awak buka tu dapatlah nanti. Yang awak derive ni last kali IC sama dengan beta DP IB. Yang mana beta DP tu beta 1 kali times beta 2 je. Simple. Sebab kita tahu beta 1 times beta 2 is more than beta 1
plus beta 2. Sebab dia darab kan gandaan. Of course. Okay, alright. So beta dp re dp is equal to beta 1 re beta 2 re2. So re2 bawa convert tu dapat re1 over b2. Dan redp is equal to 2 re2. Ni dia punya proses tadi. Penukaran dia. Ke sini. Yang ni ke sini. Kita nak simplify. Alright. So for DC analysis, start untuk dia timpal, start dengan kita nak find IB, IE dengan REDP. Next, dia define dia punya RE model, R parameter model, sama juga macam sebelum ni, dan calculate the impedance dengan gain calculation AV. Alright, that's all for today. Awak boleh pause, awak boleh berhentikan video ni anytime yang awak nak ambil masa untuk try all those question, tak ada masalah. Kalau ada apa-apa boleh tanya saya. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.